Okey, Assalamualaikum dan hai. Selamat pagi murid-murid. Okey, cikgu harap awak sihat dan ceria pada hari ini. Okey, kita mulakan tajuk Sains tahun 6 bermula dengan tajuk Peraturan Bilik Sains. Okey, Peraturan Bilik Sains. Okey, sebelum ni tadi cikgu ada kongsi satu video drama pendek berkaitan Peraturan Bilik Sains. Okey, awak dah tonton. Bermaksud awak dah tahu dan ingat sedikit peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi dan perkara yang dilarang. Okey, yang ini semua sebenarnya awak telah belajar pada tahun 4 dan tahun 5. Okey, tahun 6 ni dia cuma buat pengulangan. Okey, dan penekanan lah untuk kita amalkan peraturan bilik sains. Okey. Peraturan bilik sains ni yang ada ni perkara yang perlu dipatuhi, perkara yang dilarang. Okey, yang ini awak boleh rujuk pada buku teks. Awak boleh baca. Okay. Siapa yang dah download buku teks digital tu dia boleh rujuk lah dalam buku teks. Okay. Ni apakah kepentingan kita mengamalkan peraturan bilik sains? Okay. Yang ini mesti awak boleh boleh pastikan sebab apa kita kena mengamalkan peraturan bilik sains. Okay. Okay. Daripada tajuk ni, okay, kita akan buat satu aktiviti. Aktiviti jom uji. Okay, dalam buku teks ada. Cikgu ambil aktiviti ni daripada buku teks. Pertandingan pamflet. Okay, tujuan mengadakan pertandingan mereka bentuk pamflet peraturan bilik sains. Okay, alat dan bahan, komputer, pencetak dan kertas A4. Okay, sekiranya awak ada masalah nak menyediakan alat dan bahan ni, okay, awak tak perlu bimbang. Okay, cikgu benarkan awak buat dengan tulis tangan sahaja. Tak perlu guna komputer. Okay. Ni siapa yang mampu dia boleh buat. Dia maksudnya dia ada kemahiran, dia ada kemudahan pencetak, dia ada kemudahan komputer, dia boleh gunakan komputer. Okay. Langkah-langkah dia. Okay. Langkah nombor 1. Reka pamflet peraturan bilik sains di dalam kelas kamu secara berpasangan. Okay. Aktiviti ni disebabkan PKP, awak belajar dari rumah. Okey, jadi aktiviti ni awak buat secara individu. Okey, yang kedua, selain daripada menyeraikan peraturan bilik sains, okey, masukkan maklumat tentang keperluan kita untuk mematuhi peraturan bilik sains dalam pamflet yang direka. Okey, selain daripada peraturan yang awak dah tahu tadi, yang awak boleh rujuk daripada buku teks tu, awak boleh tambah maklumat tentang keperluan. Mengapa kita kena patuhi peraturan bilik sains. Okey, yang ketiga, reka dan hias pamflet kamu mengikut kreativiti masing-masing menggunakan perisian yang sesuai. Okey, kalau tak guna komputer, tak ada perisian lah. Maksudnya awak buat secara bertulis, awak boleh tampal gambar berkaitan alat radas yang ada dalam bilik sains ataupun apa-apa gambar yang sesuai dengan peraturan bilik sains. Okey. Terusnya cikgu akan bagi tahu awak apa itu pamflet. Okey, pernah tengok pamflet? Okey, pamflet ni adalah ni contoh gambar di bawah ni ataupun yang ini. Okey, brosur buku kecil atau pamflet adalah terbitan bukan berkala. Maksudnya terbitan bukan berkala ni dia bukan sentiasa dihasilkan. Mungkin setahun sekali ataupun tengok keadaan, ikut keperluan yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil muka surat. Okey, mungkin ada satu muka surat ataupun muka surat yang tidak melebihi daripada 10. Okey, tidak mempunyai perkaitan dengan terbitan lain. Maksudnya dia tak ada kait dengan terbitan lain. Dia tak ada berkaitan pun dengan, mungkin sebelum ni ada pamflet yang kita hasilkan dia tak ada kaitan. Okey, dan selesai dalam sekali terbit. Maksudnya pamflet ni sekali terbit je. Okay, dia takkan buat, okay, yang pertama peraturan bilik sains tu pamflet
ni. Lepas tu nanti separuh lagi dia akan terbitkan dalam pamflet lain. Tu tak. Okay. Pamflet ni terdiri dari maklumat atau penerangan serta gambar mengenai suatu produk, perkhidmatan syarikat, sekolah atau kemudahan. Okey. Yang kita nak hasilkan ni, dia berkaitan sekolah dan berkaitan dengan bilik sains. Macam perkhidmatan lah. Okey. Maklumat dalam pamflet ditulis dalam bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Maksudnya bila awak hasilkan pamflet ni, bahasa yang lebih mudah dan bila orang baca, mudah difahami. Okey, ini adalah contoh pamflet yang awak boleh hasilkan. Okey. Okay, cikgu akan tunjuk. Mungkin ada kawan awak yang ingin guna komputer untuk hasilkan pamflet. Okey, sekiranya awak nak hasilkan pamflet dari menggunakan komputer, awak boleh guna Microsoft Word. Okey. Okey, bagaimana kita nak hasilkan 3 muka surat? Biasa pamflet dia memang bagi kepada 3. Kalau awak buat macam ni, okay, dia akan bagi kepada 3, lipat 3. Okay, sama saya. Okay, ni lipat 3. Okay, yang ini awak buat secara manual. Selepas awak print, baru awak lipat. Okay. Saya akan tunjuk kalau awak nak guna untuk buat dia punya maklumat yang perlu ataupun nak bubur gambar dalam pamflet awak tadi. Okey, kita akan pergi pada page layout. Okey, kita akan pilih kolom. Pilih kolom, kita ambil 3. Okey, kalau 3 bermaksud kita dah ada 3 bahagian untuk ditulis. Okay, awak bolehlah nak type apa-apa. Awak boleh juga dapatkan maklumat daripada internet. Maksudnya kalau awak berkelapangan lah. Okay. Okay. Awak type lah beberapa peraturan bilik sains yang awak dah tahu. Okay, boleh rujuk buku teks. Okay, seterusnya kalau awak nak masuk gambar, ambil insert. Okay, awak carilah dalam picture. Kalau ada dalam komputer awak, kalau tak ada awak cari dekat internet, awak copy dan masukkan. Okay, gambar-gambar yang sesuai berkaitan makmal sains. Yang berkaitan bilik sains. Okay. Tu contoh kalau awak nak, awak dah type. Terus je. Okay, contohlah dah ada tu semua. Okay, dah masuk gambar. Okay, kita tengok macam mana dia boleh masuk kepada muka surat. Bukan muka surat, maksudnya dia masuk ke kolom yang seterusnya. Okay, sebelum tu, cikgu lupa nak bagi tahu awak kena setting dia tadi page layout. Okay, kita ambil orientation. Kalau portrait dia lurus kecil sangat. Portrait tu dia tegak. Dia akan macam ni. Bila awak print, dia memanjang. Okay, jadi kita pilih landscape. Okay, bila landscape, nampak dia boleh dia masuk. Dia masuk 3 muka surat. Okay, mungkin awak boleh tambah apa-apa gambar lagi. Okay. Dan muka surat belakang pun nak tambah maklumat pun boleh. Maksudnya awak buat 2 page lah.
2 page bila awak print depan, masukkan balik kertas yang sama untuk print belakang. Kalau awak rasa susah, awak boleh buat manual dengan menulis dan menampal gambar. Mungkin awak boleh print gambar-gambar yang berkaitan, awak tampal. Itu saja. Sekiranya ada masalah, boleh mesej cikgu. Terima kasih. Cikgu bagi masa lah buat ni. Nanti bila dah siap, boleh snap gambar dan hantar kepada cikgu. Terima kasih. Bye.